Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua sahabat trader. Jam sekarang pukul 2.49 petang. Hari ini 4 hari bulan Ogos. Jom kita tengok mapping Nasdaq untuk hari ini. Mana jangkaan harga nak pergi. Jika kita tengok semalam price selepas dia membuat kenaikan dan memecah area sini, dia terus naik dan jangkaan kita adalah zon di atas sini antara R3 dan R2 ni ada satu zon. Tetapi price masih lagi duduk dalam zon dan belum lagi turun hingga ke hari ini. Jom kita tengok sama ada jangkaan untuk price turun atau tidak hari ini. Seperti biasa, SOP kita adalah kita tukarkan kepada monthly punya pivot. Kita tengok pada monthly punya pivot dan kita tengok pada H4 ataupun daily. Kalau kita tengok pada daily, semalam saya ada maklumkan bahawa market belum ada lagi penentuan sama ada ingin meneruskan kenaikan ataupun turun kerana berada di bawah line M2 ini. Dan kemudian price break semalam di line M2 ini, price break semalam untuk line 2 ini dan terus membuat kenaikan sehingga ke level ini. Level ini ada apa? Kita kena tengok pada, sekejap kita marking dulu. Sebelum tu kita marking dulu untuk monthly punya pivot, green. Kita tukarkan kepada color green untuk mudah kita membuat jangkaan. Kemudian kita tandakan di line M2 ini dan kemudian kita tandakan juga dengan R1 untuk monthly. Kita tukarkan kepada daily pivot, weekly pivot. Dan kita tengok pada weekly di H4, kalau kita tengok price betul-betul berada di R1. Jadinya semalam apabila price break sahaja M2 di weekly juga bersamaan dengan M2 di monthly, price break, dia duduk atas ni dan kemudian dia membuat terus kenaikan sehingga ke level R1 untuk weekly. So R1 weekly ni kita tandakan, tukarkan color supaya kita nampak. Okey. Jadi kalau kita ikut weekly, besar kemungkinan untuk price dia turun dulu. Dia mungkin boleh turun dulu hingga ke bawah. Sekejap. Dia turun dulu hingga ke bawah untuk hari ini dan kemudian mungkin dia akan membuat kenaikan semula untuk meneruskan kenaikan. Ini adalah jangkaan kita. Selagi price tidak berjaya break R1, maka besar kemungkinan untuk dia turun itu ada. Dan hari ini jika dia berjaya break R1 dan duduk atas R1 ini di time frame H1, kita boleh tengok berpandukan pada H1. Ingat pesan saya, dia naik dan besar kemungkinan dia boleh jadi macam semalam. Semalam dia stay di bawah ni, dia stay di bawah sini dan kemudian kalau kita tak pada H1 dia stay di bawah sini dan kemudian dia naik dan terus naik hingga ke R1. Sebab apa? Sebab M2 di weekly ini bersama dengan M2 di monthly. Jadi resisten ini sangat kuat. Dan sekarang resisten ini bertukar menjadi support. Okey. Kita tandakan juga pivot point untuk untuk weekly di sini dan kita tandakan juga top CPR untuk weekly. Untuk menentukan arah mana dia akan pergi, kita boleh tandakan di R2 weekly ini. Sebab apa? Kalau dia break ke atas hari ini kalau dia naik ke atas, dia naik level purple ini dan besar kemungkinan dia akan sampai atas ini. Jadinya kita tukarkan kepada daily time frame, kepada daily pivot dan juga tengok pada H1. Okey. Jadinya untuk hari ini apa yang perlu kita buat? Mana tempat kita nak cari? Yang pertama adalah mindset kita adalah mencari buy. Dekat mana kita nak buy? Kita boleh buy di area S1 ini ada satu zone. S1 ini ada satu zone. Di sini ada satu zone. Dan kemudian jika dia break, okey, dia boleh sampai ke S2 ataupun M4. Okey. Standby di S2 ataupun M4.
Sekiranya price naik hari ini, naik kepada M2, maka besar kemungkinan dia akan terus kenaikan dia sehingga ke R2. Di sini ada satu zone, di sini akan ada satu zone. Di R2 di sini akan ada satu zone antara weekly dengan monthly ini. Dan kalau kita tengok atas lagi, besar kemungkinan dia boleh sampai ke R3. Okey. Jadinya kalau kita nak sell sekarang, boleh ke tidak? Sell sekarang boleh. Sell sekarang memang boleh. Cuma kalau boleh kita tunggu, kalau nak tunggulah, kalau masih nak tunggu, kita boleh tunggu di area sini. Sorry, di zone ini. Bagi price dekat betul-betul dengan line purple, baru kita sell. Kalau kita nak sell sekarang, betul-betul dia kena duduk kat line purple ni. Dia kena duduk kat line purple ni. Dia kena reject di bawah line purple ini, barulah kita boleh sell. Okey. Kalau tidak, boleh sell sekarang. Cuma kita kena ukur dari sini ke sini lebih kurang dalam 72 pips, 72 pips. Sebab stop loss kita akan berada di atas previous high ini. Jadinya ianya agak berisiko. Nak selamat, kita kecilkan lagi zone ini. Kita hanya ambil di area ini, di M2 sekejap okey, di bawah sikit M2. Ataupun kalau betul-betul nak selamat adalah di sini, di zone ini, di area antara M2 dengan weekly punya line ni. Di sini ataupun memang kita kena ambil level ni lah. Ini better. Di dalam sini. Oh, sorry. Okey. Di sini saya tandakan dulu. Di sini, di dalam inilah kita lebih selamat dalam kotak ni. Di sinilah tempat kita nak sell. Kalau dah ada entry sell, hold aja. Hold saja. Kalau dah ada entry sell, kalau nak sell sekarang pun boleh, tetapi anda perlu ingat stop lossnya sangat jauh, iaitu melebihi daripada 87 pip. Okey, nak selamat, tunggulah di atas lagi, dan besar kemungkinan dia akan naik sampai atas ni dan kemudian turun. Di sini kita cari buy. Itu saja untuk Nasdaq untuk hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.